Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini 19/8/2022 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir suratul Fathi, surah Al-Fath, surah yang ke-48, juzuk yang ke-26. Ayat yang kita akan baca pada kali ini bermula ayat 15, 16 dan 17. 15, 16 dan 17. Ayat pada kali ini Allah Ta'ala cerita sebahagian daripada kata-kata golongan yang tak pergi ke Khaybar, tak pergi ke Hudaibiyah. Puak-puak kafir, puak munafik yang tak ikut ke Hudaibiyah pada tahun yang ke-6 bercita-cita, berangan-angan nak ikut sama pergi ke Khaybar. Sebab apa? Dia kata dia dengar Khaybar akan jatuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapat kemenangan di Khaybar. Maka secara semangatnya dia nak pergi sebab dia tahu menang. Maka Allah Ta'ala larang siapa yang tak pergi ke Hudaibiyah jangan ikut ke Khaybar. Ni puak-puak ni. Dan Allah Ta'ala beri amaran kepada mereka serta membuka pintu taubat kepada golongan yang lemah yang tak ikut ke Hudaibiyah agar mereka bertaubat, balik semula ke jalan jihad fi sabilillah. Kemudian diikuti dengan ayat yang menjelaskan orang-orang yang uzur, yang tak boleh pergi ke mana, tak boleh pergi berperang, itu di antara golongan yang dimaafkan. Golongan yang dimaafkan. Maka kita akan tengok siapa golongan yang Allah Ta'ala maaf, tidak berdosa kalau tak ikut berperang kerana mereka uzur. Ini pelajaran kita pada kali ini, insya-Allah. Para jemaah sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1124, 1124, maaf 25, 1125, buka 1125, cari ayat berapa kita? Ayat 15. Salah nombor muka surat. Dia terbalik, maaf dengan izin. Terbalik ke belakang. Ayat muka surat 1127. Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum. Itu ayat 15. Muka surat Sosa 27. Ya, satu-satu ke Sosa? Satu-satulah. Comel sikit bahasa tak. Muka surat 1127. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya, insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها
إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. Tiga ayat dia panjang. Mari kita pergi kepada ayat yang pertama. Sayaqulul mukhallafun idzan talaqtum ila maghanima lita'khudhuha zaruna nattabi'akum. Orang-orang munafik ni apa dia? Apa dia makna orang munafik? Orang yang pura-pura beriman tapi dalam hatinya kosong, tak ada iman. Itu munafik. Orang-orang munafik yang tidak turut berjuang bersama-sama kamu akan berkata semasa kamu pergi mengepung musuh serta mendapat harta rampasan perang. Tengok nota di bawah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berangkat kembali ke Madinah dari Al-Hudaybiyah. Mana Nabi pergi ke Hudaybiyah, tahu yang ke-6 diskat, tak boleh masuk, Nabi balik. Turun ayat Inna Fatahna ini menunjukkan bahawa dekat Mekah, tak lama lagi kita ambil. Maka Allah Ta'ala menjanjikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu kemenangan yang tidak lama masa datangnya, iaitu kemenangan di Khaybar pada tahun berikutnya, tahun yang ke-7. Serta ditentukan harta rampasannya kepada orang-orang sahabat-sahabat yang telah menghadiri Hudaybiyah sahaja. Mana orang lagi Khaybar ni, orang lagi Hudaybiyah. Geng-geng munafik, relax, duduk kat benda, jangan ikut. Sebab kita nak, bila ada harta, puak dia celik mata, nak pergi nak ikut. Masa Khaybar, masa ke Hudaybiyah tak ikut. Dalam masa baginda sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan para sahabatnya ke Khaybar,
Berkatalah orang-orang munafik yang tidak turut bersama baginda ke Hudaybiyah seperti yang tersebut dalam ayat ini. Jadi ayat ini Allah Ta'ala nyatakan awal-awal lagi puak-puak tak ikut awal-awal kita sekat mereka daripada mendapat pulangan dunia, iaitulah harta ghanimah. Harta ghanimah ini kita beri kepada para sahabat yang setia, yang ikut sama berjuang, kita beri mereka ni. Yang tak ikut, tengok saja. Kata orang berputih mata, berhati kecewa. Itu dia. Tengok tafsir dulu. Sayaqulul mukhallafun ay sayaqulul a'rab, selagi akan berkata puak-puak badui yang tinggal di sekitar Madinah yang ada 6 kabilah itu, alladzina khulifu fi ahlihim, yang mereka duduk dengan keluarga dia tak ikut ke Khaybar, mereka tak keluar kepada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah pada tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah, bukan Khaybar. Tahun Hudaybiyah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Khaybar pada tahun berikutnya, tahun yang ke-7, lita'khudhu maghanimah, insyaallah Nabi akan ambil harta-harta ghanimah yang banyak daripada Yahudi Khaybar yang telah dijanjikan oleh Allah. Berkatalah puak-puak munafik, da'una nattabi'kum ila Khaybar, boleh tak kami nak ikut sama ke Khaybar? La. Kata ulama tafsir, di antaranya Ibnu Ashur rahimahullah, dia kata apa? I'lamun lin Nabi sallallahu. Ayat ini Allah beritahu sebagai mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bima sayaquluhul mukhallafun. Puak-puak tak pergi Khaybar, tak pergi ke Hudaybiyah ni akan bercakap, akan mempertahankan hujah-hujah bodoh mereka. Kerana apa tak pergi Khaybar, kenapa tak pergi Hudaybiyah tu, kan kita sebut keluarga dia lah, harta dia lah, unta dia sakit lah, macam-macam. Wa annahum, Allah Ta'ala bagi tahu, wa annahum sayandamun, mereka akan menyesal kerana mereka tak pergi ke Hudaybiyah ketika mereka tengok orang-orang Hudaybiyah dulu pada tahun ini telah mengauk harta yang banyak. Ini Allah Ta'ala nyata penyesalan awal mereka. Di akhirat tu sekiranya lah. Maknanya kalau dia tak betul-betul beriman, di akhirat sajalah dia. Jadi dia mari minta nak ikut. Sebab apa dia minta nak ikut? Tengok ayat. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Dia kata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarkanlah kami turut berserta dengan kamu, nak pergi juga ke Khaybar. Mereka dengan itu hendak mengubah janji Allah yang menentukan hanya orang-orang yang turut hadir di Hudaybiyah saja yang berhak mendapat harta rampasan perang itu. Jadi dia cuba nak putar. Allah dah bagi tahu orang yang tak ikut ke Mekah, ke Hudaybiyah, tidak layak untuk ke Khaybar. Tapi dia mari juga, mari bodek juga, mari buat rayuan juga nak ikut Nabi ke Khaybar. Anak-anak kena tahu, Hudaybiyah di Mekah, Khaybar di mana? Khaybar ni lepas 150 km lebih ke arah Tabuk, ke arah Syam. Itu jalan ke Khaybar. Khaybar ni diduduki oleh Yahudi. Yahudi yang menguasai dia sampai hari ni. Kota Khaybar Yahudi itu masih wujud. Kota Khaybar Yahudi masih wujud, dan masih ada lagi kesan-kesan kebun-kebun yang ditinggal dulu yang telah dirampas dalam peristiwa ini. Jadi dia nak pergilah sebab harta banyak. Kata orang umpan tu besar, dia mau ikut sekali. Tengok tafsir kata apa? Ai yuridul a'rab, puak-puak yang badui yang tak pergi ke Hudaybiyah tu cuba nak mengubah janji Allah Ta'ala
bahawa ghanimah ini khas untuk ahli Hudaibiyah je. Yang tak ikut serta jangan mari. Sebagai apa? Sebagai ganti daripada harta-harta mereka yang telah dirampas oleh Quraisy, ataupun harta Quraisy yang tak dapat diambil di Mekah. Dengan terjadinya Sulhul Hudaibiyah, maka Allah kata tak apa, kita beri yang lain. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, dia kata Allah Ta'ala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jangan beri kebenaran, keizinan kepada puak-puak munafik yang tak ikut ke Hudaibiyah itu sebagai muaqabah, hukuman ke atas mereka, ke atas dosa mereka. Dia tak pergi kerana takut, mu jangan ikut sekarang ni. Allah Ta'ala ada janji dengan puak-puak Hudaibiyah akan dapat ghanimah di Khaybar. Jangan benar dia pergi. Jangan benar dia pergi. Jadi mereka cubalah nak ubah janji Allah Ta'ala itu. Jadi kalaulah Nabi benar, bermakna terubahlah janji Allah Ta'ala, harta-harta Khaybar hanya untuk ahli Hudaibiyah. Sebab dia pun boleh pergi juga. Allah Ta'ala bagi awal amarah Nabi, jangan benarkan. Kata Ibnu Juzai, yuriduna an yubaddilu kalam Allah, yuriduna an yubaddilu wa'dallah. Mereka cuba nak ubah janji Allah kepada ahli Al-Hudaibiyah. Jadi Allah Ta'ala janji nak ganti harta orang Mekah tu, pergi ambil di Khaybar lah. Mekah tak dapat, tak apa. Dan pada tahun yang berikutnya, tahun yang ke-8, setelah Nabi ambil Mekah, harta orang Mekah tak boleh ambil. Sebab Mekah dia masuk dengan aman, masuk dengan damai. Cuma ada sikit ya pertempuran pada waktu paginya, itu pun kecil. Mana bukan masuk khilaf ulama tentang unwah ke silmi, sulhi. Jadi oleh kerana Nabi kita masuk dengan baik, maka harta mereka tak boleh ambil. Jadi harta untuk rampasan Mekah ni pergi ambil di Khaybar. Ambil di mana? Di Khaybar. Itulah kesimpulan para ulama tafsir. Dia kata mereka cuba nak ubah kalam Allah, ai wa'dullah, janji Allah Ta'ala. Tuhan janji nak pergi ke orang pergi ke Hudaibiyah aja, geng-geng ni mari rayu apa? Mari rayu nak pergi juga supaya mereka dapat ubah janji Allah Ta'ala itu. Maka Nabi dengan tegas, qul lan tattabi'una. Nabi kata apa? Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Nabi selawat, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak dibenarkan sama sekali turut serta dengan kami. La, qul lahum ya Muhammad, lan tasiru ma'ana ila Khaybar, kamu tidak dibenarkan ikut kami ke Khaybar sama sekali. Jangan turut. Tengok. Dia gemuh dengan bahasa Arab ni, kalau dia nafi dengan lan maknanya tak mungkin. Kata-kata la tattabi'un yang ikut boleh lagi, tapi kata lan, la. Kamu tak mungkin ikut aku, tak boleh. Kadzalikum qala Allahu min qabl. Demikianlah Allah menegaskan larangan itu semenjak dahulu lagi. Ai hakaza qala Allahu lana min qabli an narja' ilaikum minal Hudaibiyah. Demikianlah Allah Ta'ala perintahkan kepada kami sebelum kami balik ke Madinah daripada Hudaibiyah, sudah ada arahan Allah Ta'ala yang boleh pergi ke Khaybar, ini saja. Geng tu jangan. Jadi bawa apa ni, kamu minta nak pergi ke Khaybar, inna ghanimata Khaybar khassatun biman syahidal Hudaibiyah. Ghanimah harta Khaybar khas untuk orang pergi ke Hudaibiyah. Kamu tak pergi dulu, sekarang pun jangan ikut. Tengok jawapan balas daripada puak munafik. Dia kata apa? Fasayaquluna bal tahsudunana. Puak-puak kafir ni kerah kepala semati.
Dia kata apa? Mereka akan berkata pula. Dia jawab balik. Dia kata apa? Bukan Tuhan yang melarang, bahkan kamu dengki kepada kami. Oh, hei, puak-puak ni. Bahawa dia kata sebenarnya Muhammad, bukan Tuhan larang, mu terlarang. Oh, laisal amru kama za'amtum. Bukan aku larang, Allah Ta'ala yang perintahkan kamu jangan pergi. Dia kata Nabi dengki dengan dia. Nabi dengki dengan dia, takut boleh ambil harta rampasan. Sebab itulah tidak dibenarkan mereka pergi. Masya Allah. Analisa yang dibuat oleh Syekh Ibn Ashur, dia kata apa? Akhbarallahu anhum bima sayaqulunah. Allah Ta'ala dah maklum kepada Nabi selepas perjanjian Hudaibiyah itu apa yang akan diucap oleh geng yang tak pergi ke Hudaibiyah. Dia kata apa? Wa qad qalu dzalika ba'da nahwi syahrin wa nisfin. Lepas sebulan setengah turun ayat ini, barulah jumpa kata-kata munafik itu. Falamma sami'al muslimun al-muta'ahibun al-khuruj. Bila orang Islam dengar cakap-cakap buat munafikin ini, qalu, mereka kata, qad akhbarana Allahu fil Hudaibiyah bi annahum sayaquluna hadza. Kami dengar dah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dah cerita puak-puak geng-geng yang tak ikut ni akan kata ucapan ini. Itu mukjizat. Mukjizat daripada Allah, mukjizat Al-Quran ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan menyesal dan akan kata ucapan ini. Allah Taala dah sebut awal lagi. Dalam analisa Ibnu Ashur, dia kata ba'da nahwi nis syahrin wa nis. Sebulan setengah lepas pada turun ayat ni, mereka bercakap. Orang mukmin yang dengar, oh, sadaqallah wa man asdaqu minallahi haditha. Allah Taala sangat benar dalam kata-kata Allah. Mana lagi janji Allah Taala yang lebih benar? Siapa ada? La. Allah Taala yang paling benar. Maka Tuhan suruh Nabi kita kata, bal kanu la yafqahuna illa qalila. Apa yang mereka kata itu tidaklah benar, bahkan mereka tidak faham kecuali sedikit sahaja. Mereka hanya fahamkan kehidupan dan kesenangan dunia semata-mata. Kalau dia naknya kehidupan dunia semata-mata, yang lain-lain itu tak ada apa. Ai laisal amru kama za'amal a'rab. Bukan isu sebenarnya, bukan seperti yang disangka oleh puak-puak Badui, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang mereka keluar ke Khaybar kerana hasad. Tidak sama sekali. Tidak kerana hasad. Mu jangan fikir dengan otakmu je, jangan. Bahkan mereka tidak faham kecuali sikit saja. Yang mereka fahamnya hidup dunia dengan projek-projek yang mereka dapat. Maknanya la ya'lamuna illa amrad dunia. Mereka tak tahu kecuali isu dunia. Mereka tak mikir kecuali dunia. Mereka tak khayal kecuali nak jadi kaya. Mereka tidak fikir tentang agama. Tak fikir. Jadi dia tak faham bahawa Nabi ni ada wahyu. Yang mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah. Mu tak tahu la yafqahun, mana tak faham, tak tahu kecuali sedikit. Memang di hati dia pening. Baik, tamatlah ayat yang ke-15. Sekarang kita pindah ke ayat 16. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut nama Nabi selawat, jangan duduk tunggu selawat ni nak ada bunga rampai baru nak selawat lah. Dia sebut yang nama Nabi selawat.
Allah Ta'ala sebut, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak turut berjuang bersama-samamu dari kalangan kaum Arab penduduk desa sekitar Madinah itu, tak apa, mu nak ikut ke Khaybar tak boleh, tapi kita akan ajak kamu pergi berperang yang besar lagi. Nak pergi? Kamu akan diajak menghadapi satu kaum yang sangat kuat gagah supaya kamu memeranginya. Mu nak ikut? Mai kita pergi perang dengan hok geng, hok gagah-gagah ni. Au yuslimun, atau mereka menurut perintah Islam secara damai. Mu nak ikut cara Islam, nak ikut perang, mari kita pergi. Munasabatul ayah, munasabah ayat ni Allah Ta'ala sebut bahawa puak-puak mukhallafin yang tak ikut ke Hudaibiyah tu dari kalangan Badui, mereka tak ikut berperang pada jalan Allah dan mereka mencari alasan-alasan keuzuran bighairi uzur. Sebenarnya tak uzur pun, memang alasannya. Maka mereka akan nak ikut kalau dia rasa peperangan tak jadi. Macam di Khaybar tu, dia dengar-dengar akan dapat tawan Yahudi. Nak pergi kana ghanimah. Maka Allah Ta'ala bawa pada ayat ini nak uji mereka. Allah kata apa? Qul ya Muhammad sallallahu alaihi lil a'rabil ladzina khulifu anil masir. Kata kepada puak Badui itu yang tak ikut ke Hudaibiyah, satu da'au, kami akan panggil kamu nak pergi perang dengan satu kabilah yang besar, yang kuat dalam peperangan. Jadi ulama beza pandangan, siapakah mereka itu? Orang kuat tu siapa? Ibnu Juzai, dia kata ulama sebut ada 4 pandangan. Dia kata Hawazin, kita nak pergi lawan puak-puak Hawazin dan orang-orang yang berperang dengan Nabi dalam peperangan Khaybar. Satu. Ada pandangan kata nak pergi lawan dengan Rum. Tunggu lah. Kita nak pergi lawan dengan Rum. Nabi nak pergi ke Tabuk. Tabuk ni 700 km dari Madinah. Jalan lebuh raya. Zaman dulu membayangkan macam mana. Mu ready nak pergi Tabuk, aku bawa. Tak segilah, dia jauh. Ada yang mengatakan nak pergi berperang dengan Ahlul Riddah. Bila zaman Sayyidina Abu Bakar, nampak lagi. Yang keempat mengatakan Farsi, nak pergi lawan Parsi, puak-puak Kisra Parsi. Jadi kesimpulan yang dia buatnya, mereka telah diajak untuk pergi berperang dengan orang-orang yang besar. Orang yang besar. Banyaklah kalau kita baca dalam tafsir ni, orang ni kata, kita simpulkan dengan kata-kata Ibnu Jarir ini Tabariyu, dia kata wa aulal aqwal, pendapat yang paling utama yang benarnya, innallaha ta'ala zakar menyebut khabar puak-puak mukhallafin Arab, mereka akan pergi berperang dengan orang yang kuat, walam yudah lana dalil min khabarin wala aqlin, tak ada dalil menyalahkan siapakah puak tu, Hawazin ke, Bani Hanifah ke, Parsi ke, Rom ke. Yang pentingnya Allah kata, kalau betul-betul kamu nak ikut, mari kita pergi perang hak kuat-kuat, hak jauh-jauh ni. Jadi lam yu'ayyin firqah, tak tahu siapa. Mana kalau kata ulama tafsir kata orang ni, kita senaraikan semua sekali kata-kata itu, yalah belaka, habis kita. Mudah nak simpul, kan? Kalau kita kata orang ni susah. Tapi kalau nak kata cabaran nak pergi perang Tabuk itu memang besar. Sebab apa besar? Jauh. Dari Madinah ke Tabuk 700 km jalan biasa, jalan lebuh raya sekarang. Waktu tu pula waktu syiddah, waktu susah, panas, bekalan makanan tak cukup, kenderaan tak mencukupi. Mu nak ikut? Mari. Lari buat munafikin. Maka Allah kata apa? Tuqatilunahum aw yuslimun. Ay tuqatiluna haula'i alladhina tud'auna ila qitalin. Mu kita ikut pergi perang puak-puak besar tu,
ataupun masuklah Islam dengan cara yang baik. Beramal dengan Islam, ikut sekarang, jangan tunggu ghanimah baru nak. Ini tawaran supaya mereka bertobat. Fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana. Jika kamu taat, yakni menjalankan perintah Allah Ta'ala ini, ikut berserta berperang, masuk Islam dengan baik, Allah akan mengurniakan kamu dengan balasan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Ai fa in tuti'ullah ayyuhal a'rab, kalau kamu taat kepada Allah Ta'ala dengan menyahut seruan Nabi untuk pergi berperang, berjihad dan beriman betul-betul, Allah Ta'ala akan beri kepada kamu balasan yang besar, ghanimah di dunia dan syurga di akhirat. Ghanimah di dunia, syurga di akhirat, bukan main-main. Wa in tatawallaw kama tawallaitum min qabl yu'adzibkum 'adzaban alima. Dan kalau kamu berpaling engkar, tak mau juga ikut serta berperang, tak mau betul-betul masuk Islam, apa jadi? Sebagaimana kamu keingkaran kamu dahulu, nescaya Allah akan menyeksa kamu dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Boleh cari penyakit lah. Mana kalau kamu tak belaka, tak mau masuk Islam walau betul-betul, tak mau ikut berperang, Allah Ta'ala akan azabkan kamu. Habislah dia. Mana ini orang panggil, ayat ni kata putus. Kata putus daripada Allah kepada golongan ini, supaya kamu jangan pening kepala, jangan duk mikir belak-belak. Kalau kamu tak taat, habis azaban aliman. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang terakhir, ayat 17. Ayat yang terakhir, ayat 17 dalam ayat yang kita bincang ini, iaitu setelah Allah Ta'ala nyatakan siapa dia tak ikut berperang, mereka ini berdosa, mereka akan diambil tindakan, maka ayat 17 ni Allah senaraikan orang-orang yang dibenarkan tidak ikut berperang. Kenapa? Tengok siapa mereka. Ayat 17. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. Nombor satu, ليس على الأعمى حرج. ليس على الأعمى حرج, tidaklah menjadi salah kepada orang-orang yang buta. Orang buta, orang buta nak pergi perang lagu mana? Kalau kita bawa dia, kita kena tarik dia, bukan dia tarik, bukannya dia bawa senjata nak pergi lawan orang. Nak pergi kita nak bawa dia. Kau ni. Tarik sana, tarik sini. Baik terus pergi. Yang kedua, wala 'alal a'raji haraj, dan tidaklah menjadi salah kepada orang yang tempang. Orang tempang tak pergi berjihad tak salah, li'uzrihi bil 'arajil mani'i lahu minal qital, kerana keuzuran tempang dia tu nak pergi perang. Orang lari derah dia kena kongek. Orang lain pula kena tarik dia. Uzur. Yang ketiga, wala 'alal maridi haraj, dan tidaklah menjadi salah kepada orang sakit yang tidak turut berperang. Lesh? Kenapa? Kerana masing-masing ada uzurnya. Semua ada keuzuran. Ini tempang, ini buta, ini kecok. Tahu kecok? Kecok yang Kelantan kata tempang lah, orang berjalannya tempang tu. Orang tempang, orang Kelantan kata kecok. Betul? Kapur awak kajak ke dia orang tempang?
Kecok. Kecok. Payah nak tulis tu. Kecok. Nah, tulis kek campur cok jadi kecok. Allahu akbar. Ini Islam ini ar-rahmat. Kalau dia paksa juga orang buta, orang tuli, orang tempang, orang kena pergi berperang, naya. Kita duk sibuk nak perang, duk sibuk jaga orang uzur ni pula. Baik. Ini zakara qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Zakara al-a'zar fi tarkil jihad. Allah Taala sebut kumpulan yang dibenarkan tidak berjihad. Ada dua kumpulan. Faminha lazimun. Ada orang yang keuzurannya berterusan seperti buta, tempang. Orang ni dia buta ni tak celak dah biasanya. Orang tempang pun tak ada, kecuali orang patah kaki sekejap je. Au bi'aridin, kerana sebab sementara. Seperti orang sakit sekarang, mungkin seminggu lagi sembuh, sebulan lagi sihat. Itu dia panggil orang sakit. Jadi sakit tu dua kategori dah. Satu orang tu memang kekal dah, dia panggil ilah kekal. Satu lagi maradun aridun, maknanya sekejap. Maka hak sakit sekejap ni kita tengok. Kalau doktor kata sembuh minggu depan, bersiap kena pergi juga. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan ingatlah, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ingat tak? Dalam siri yang lepas kita kata kenapa Allah Ta'ala banyak sebut sungai dalam syurga. Syurga sungai, syurga dalam taman. Sebab apa? Sebab tamamun ni'mah. Bila ada air, ada pokok. Ada pokok jadi subur lah, comel. Kita pun duk cari air kan, duk cari pokok. Pergi cewa sele sana sini kan, nak duduk di bawah atas air, atas pokok. Macam-macam lah kita ni. Maka Allah Ta'ala sebut, wa man yatawalla yu'azzibuhu 'azaban alima. Dan sesiapa yang berpaling engkar, tak mau ikut serta, tak mau ikut beriman betul-betul, tak mau beramal dengan Islam, tak mau ikut berjihad, akan diseksakannya dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ai wa man yatawalla wa man yu'rid an ta'atillah wa rasuli yu'azibu azaban muji'an mu'liman. Siapa tak ikut, Allah Ta'ala akan bagi azab yang cukup dahsyat, iaitu azab di dunia dengan kehinaan, di akhirat dengan neraka. Wal iyazu billah. Kita minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla daripada terjebak dengan perkara ini. Allahu Akbar. Jadi ayat ini Tuhan kata apa? Ayat terakhir ini, wa man yatawalla. Wa man yatawalla bermakna at-tawalli bermakna at-tawalli an ta'atillah. Siapa dia lari daripada ketaatan Allah Azza wa Jalla, yang tersebut dalam ayat Quran tu banyak, maka itu dia panggil zammu man tawalla. Allah Ta'ala cela orang yang lari daripada mentaati Allah dengan Rasulnya dalam Quran ni banyak kali. Seperti dalam ayat kita ni lah. Allahu Akbar. Jadi buat kafir ni dia nampak apa? Dia nampak bila Nabi tak benar dia pergi tu, dengki tu, hasad dia kata. Dia katakan Nabi tu hasad. Buat munafik ni tak sedar diri betul dia dah.
Ini dia panggil kumpulan yang tak sedar diri, kumpulan tak dengar kata, kumpulan yang kerah kepala, tak mau ikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi mendakwa macam-macam. Dia dakwa macam-macam. Kita kata la haula wala quwwata illa billah. Baik para pelajar sekalian, tamatlah huraian ayat kita pada kali ini. InsyaAllah kita berpindah pula kepada al-fawaid al-ilmiyah. Tengok pelajar, kita kutip 5 faedah. Kita ambil 5 faedah. Yang pertama, sayaqulul mukhallafun idzan talaqtum ila maghanima litakhuzuna zaruna nattabi'kum. Puak-puak yang tak pergi ke Hudaibiyah, bila Nabi nak pergi Khaybar, dia nak ikut. Zaruna nattabi'kum. Boleh tak kami ikut kamu? Ayat ini hikayatan limaqalatihim. Allah Ta'ala cerita kata-kata mereka. Yaqtadi annahum qalu hadhil kalimah istinzalan li ijabati talabihim. Mereka mengharapkan Nabi kita bawa mereka, benarkan mereka ikut. Dia kata nattabi'akum, kami ikut belakang-belakang, tak apa. Kalau ada harta ghanimah tu, orang depan tu ambil 200 contohnya, kami 100 pun jadilah. Naknya yang pentingnya kami boleh ikut ya. Nattabi'akum maknanya, ya kami ikut, di belakang tak apa. Waktu nak bagi harta tu boleh sikit pun tak apa, tapi nak ada juga. Maknanya dia pandai. Dia tak kata ma'akum nattabi'akum, kami ikut kamu. Zaruna nattabi'akum, biarlah kami boleh ikut. Ikut belakang-belakang tak apa. Macam kita lah kan, kita kata saya nak ikut ni rombongan ini, kata nak pergi mana? Nak pergi ni, oh tak apalah, kalau tak ada kerusi pun saya berdiri pun tak apa atas bas. Ya, ibaratnya begitu. Berdiri pun tak apalah, boleh ikut ke. Jadi puak munafik ni dia kata tak apa, duduk belakang-belakang pun tak apa. Hei, pandai puak dia tu. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang sama, qullan tattabi'una. Allah kata qullan tattabi'una. Nabi SAW diperintahkan supaya kata, mu jangan ikut kami, tak boleh. Ala sighatin nafi lan tattabi'una, kamu tak boleh ikut kami. Dia tak kata la tattabi'una, mu jangan ikut, la nahi, jangan. Kenapa Allah guna perkataan nafi lan tattabi'una, dia tak guna perkataan nahi la tattabi'una? Apa sebab? Tanda dia belajar. Wa fihi ma'na latif, ada makna yang halus dalam maksud ayat ini. Wa huwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bana ala ikhbarillahi ta'ala anhumun nafiyah. Nabi cerita kepada sahabat mengikut apa yang Allah Ta'ala nafikan. Li wusuqihi wa qat'ihi bisidqihi, kerana dia percaya, yakin 100% dengan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu. Lan tattabi'una, mu tak akan ikut kami. Yakni lau azintukum, dengar ni, lau azintukum walau aradtum waqtatum la yatimmu zalik. Manakala aku benar pun mu tak pergi juga. Lima akhbar Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nafi lan tattabi'una, kamu tak akan ikut kami. Ayat ni cabar, membuai tu ni, nak ikut. Kalau aku benar ikut, mu tak ikut pun. Allah Ta'ala bagi tahu puak-puak munafik ni, puak-puak bermuka-muka, puak yang suka berpura-pura. Itu satu pandangan ulama tafsir, ulama tadabbur. Wa fihi wajhun akhar, ada ulama lain pula dia ulah macam lain. Dia punya analisa, dia kata annahu saqahu masaqan nafi. Ayatnya nafi tapi maksudnya nahi. Ayatnya nafi itu maknanya kamu tak akan ikut, tapi sebenarnya larangan, jangan ikut. Li'annahu ma'a kaunihi akad, oleh kerana ayat ni kuat menunjukkan salah satu daripada tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan juga larangan kepada puak-puak munafik tu jangan hina, jangan duduk di atas kehinaan. Mu tak akan pergi pun. Ramai juga orang cakap lagi ni tak. Sebab itulah ada setengah pendakwah ni dia beri peringatan kepada pengikut dia. Dia kata apa? Pengikut dia kata, tak apa bos, ustaz duduk depan, kami di belakang. Kami sokong di belakang. Kata dia, ustaz ni sedap cakap duduk belakang-belakang, aku duduk depan. Tiba-tiba aku berjalan lagi, ingat kau ramai orang belakang, paling-paling aku seorang yang ada haltih kita. Kalau tuan-tuan nak ikut, mari bersama. Jangan duduk main belakang-belakang, tak mau. Baiklah, ayat ini ayat qulil mukhallafin, ayat yang seterusnya tu, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-15, ayat 16 ni Allah Ta'ala sebut tentang satu da'una ila qaumin uli ba'sin syadidin. Kamu akan diajak untuk berperang dengan orang yang kuat-kuat. Siapa dia puak tu? Tadi kita dah tafsirkan. Ada kata Rom, ada kata Parsi, ada kata golongan murtad. Maka ayat ini menunjukkan yadullu ala fadilatil khulafa'ir rasyidin, menunjukkan kepada ketinggian kedudukan khalifah rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang mengajak manusia supaya berjihad pada jalan Allah Ta'ala dan wajib taat pada mereka. Ayat ini juga bisyaratun, fursatun lahum, satu khabar gembira. Orang yang tak pergi peperangan tak pergi ke Hudaibiyah, mereka betul-betul kalaulah mereka beriman sungguh-sungguh, mereka dapat lagi taubat, betulkan balik channel, duduk di atas landasan yang tepat untuk mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau mereka munafik, mereka tak akan betul. Dia mari nak ikut ke Khaybar, lazaruna nattabi'kum, duduk ekor-ekor sebab nak kutip barang. Allahu alam. Ayat ini mengikut tafsir yang kita bincang lepas, mereka bukan munafik, tapi mereka ialah di'aful iman, orang yang lemah iman. Kan dua tafsir itu, ada kata munafik, satu lagi kata kumpulan yang tak begitu, orang yang lemah iman. Jadi orang lemah iman itu mantapkan iman, masuk dalam kumpulan Islam betul-betul, kamu dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, ayat yang sama, tulis ayat 16, tulis gitu ya. Ayat 16 ini, istadalla jama'atum minal ulama, sebahagian daripada ulama berdalilkan ayat ini ala sihhati imamati Abi Bakr wa Umar bihadhil ayat, menunjukkan bahawa sahnya khalifah Sayyidina Abu Bakar dengan Umar, kerana mereka telah keluar berperang dengan Bani Harithah yang murtad. Ini sebahagian daripada ulama tafsir menghuraikan sedemikian. Allahu Akbar. Jadi ayat ini secara umumnya menunjukkan kepada kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada faedah yang kelima, ayat yang terakhir, laisa 'alal a'ma harajun, tidak ada kesalahan bagi orang buta, orang tempang, orang sakit tak keluar pergi berperang. Tulis ayat ini menunjukkan kepada rahmah. Islam itu agama rahmat, berjalan di atas paksi alam realiti, alam nyata, sebab kita tak paksa orang lebih daripada kemampuan. Kalau Tuhan kata kena pergi semua, nah ya, orang uzur, orang sakit dimaafkan, tak pergi berjihad. Satu lagi kata ulama usul, annal ahkam taduru ma'a ilaliha, hukum itu beredar bersama dengan sebab dia. Ada sebab yang boleh kita bawa dia jihad pergi, ada sebab yang boleh dimaafkan, seperti sakit, tempang. Tapi kalau dia mari sakit, kan misalnya sakit tu arid, sakit tu sementara je, bila hilang wajib kena berperang balik, maka itu dia kata al-ahkamu taduru ma'a ilaliha. Ini kaedah, hukum itu beredar bersama dengan sebab dia. Orang sakit dimaafkan, hilang sakit masuk balik.
Wallahu alam. Tamatlah kita 5 faedah daripada ayat 15 hingga 17 yang kita belajar pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada semua insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat Jumaat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ingat Jumaat, baca. Dah baca ke belum? Alhamdulillah. Yang tak baca saya baca. Selagi tak maghrib hari ni masih lagi hari Jumaat. Selagi tak maghrib nama dia hari Jumaat. Hari Jumaat ni dia panggil hari bekas selawat. Kena selawat banyak-banyak kita ke Nabi SAW pada hari ni, daripada semalam sampai ke petang nanti. Dan untuk jadual kelas pengajian kita malam ini, kitab Al-Azkarun Nawawi. Azkarun Nawawi selepas solat Isya jam 9.30 kita ada lagi online kelas tafsir surah Ali Imran daripada kitab Aisarut Tafasir. Aisarut Tafasir, jemaah boleh ikuti melalui live di Facebook kita ni insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.